Apa khabar anak-anak tahun 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah dan tajuknya ialah Perang Uhud. Perang Uhud ni satu perang yang sangat memilukan, sangat sedih. Kenapa Ustazah cakap macam tu? Nanti Ustazah akan ceritakan dengan lebih mendalam. Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud. Dalam video ni Ustazah sertakan gambaran sebenar Bukit Uhud. Bilakah pula Perang Uhud berlaku? Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Seterusnya pula sebab-sebab peperangan. Ada 5. Yang pertama, kaum musyrikin iaitu tentera Quraisy ingin menebus malu atas kekalahan mereka dalam Perang Badar yang lalu. Ingat lagi tak anak-anak, Perang Badar kan orang Islam menang. Jadi, orang Quraisy ni, tentera Quraisy ni tak puas hati, dia malu. Jadi, dia nak tebus balik kekalahannya. Sebab kedua pula ialah untuk menuntut bela atas kematian tentera Quraisy pada Perang Badar yang lalu dan mereka menyimpan perasaan dendam dan benci terhadap orang Islam. Sebab seterusnya pula ialah ingin mahu memastikan perjalanan Mekah dan Syam selamat jika mereka ingin melakukan perjalanan, dan seterusnya ingin mahu menunjukkan kuasa musyrikin Mekah lagi kuat daripada kuasa orang Islam. Setelah mendengar perkabaran tentang kemarahan tentera Quraisy ingin menyerang orang Islam, maka orang Islam pun mula membuat persediaan. Antara persediaan awal yang dilakukan oleh orang Islam pada ketika itu ialah setiap orang lelaki tak berenggang pun daripada senjata mereka walaupun mereka hendak pergi solat. Keduanya, sepasukan kecil daripada kalangan orang Ansar akan bertindak sebagai pengawal khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah Sa'ad bin Mu'az, Usai bin Hudayr dan Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga, antara persediaannya ialah pintu-pintu masuk rumah Madinah serta lorong-lorong kecil dikawal oleh beberapa kumpulan kerana takut ada serangan daripada orang kafir Quraisy. Dan yang akhir sekali, rondaan akan dilakukan bagi merisik pergerakan musuh di sekitar jalan yang diandaikan sekiranya terdapat tentera musuh iaitu tentera Quraisy yang lalu lalang. Seterusnya, berapakah bilangan tentera? Bagi tentera Islam, seramai 1,000 orang tentera tetapi hanya 7 orang sahaja yang berjaya sampai ke medan Uhud. Sebab apa? Kerana di pertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay iaitu ketua orang munafik. Hal ini kerana pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan untuk menentang musuh di luar kota Madinah. Walau bagaimanapun orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay ni tak setuju. Jadi mereka pun menarik diri. Tinggallah jumlah tentera muslimin iaitu orang Islam seramai 700 orang. Manakala pula tentera kafir Quraisy seramai 3,000 orang. Nampak macam perbezaan sangat kan besar. Siapakah yang menang? Nanti Ustazah akan ceritakan. Ketua perang bagi tentera Islam ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala tentera perang bagi tentera kafir Quraisy ialah Abu Sufyan ibni Harb. Terdapat 3 strategi yang telah dirancang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Yang pertama iaitu tentera Islam di sebelah kiri. Yang kedua, tentera Islam berada di sebelah kanan yang diketuai oleh Al-Mundir bin Amru. Ketua pasukan pula ialah Zubair Al-Awwam dan dibantu oleh Miqdad bin Al-Aswad. Al-Zubair diberi tugasan untuk mengekang kemarahan pasukan kuda tempur Khalid Al-Walid. Dan seterusnya, yang ketiga, Rasulullah telah merancang dengan meletakkan 50 orang tentera pemanah yang cekap yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair bin Al-Nu'man Al-Ansari. Semua tentera pemanah tidak dibenarkan meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada kalah atau menang.
Strategi peperangan yang telah dirancang oleh Rasulullah ini sebenarnya menampakkan tanda-tanda kemenangan pada awalnya. Mula-mula orang Islam dah menang. Tapi apa jadi lepas tu? Dengar dulu Ustazah akan cerita. Tentera Islam ni berjaya mematahkan serangan pihak musuh iaitu kafir Quraisy pada awalnya. Dan orang kafir Quraisy ni pun dah lari, dah kucar-kacir, dah huru-hara, dah kacau bilau dah kan. Dan sebahagian daripada mereka dah pun berundur. Tetapi, apa jadi lepas tu? Tetapi tentera Islam ni, terutamanya yang berada di atas bukit iaitu pasukan pemanah, tak teringat dengan arahan dan pesanan Rasulullah iaitu walau apa-apa pun jadi, jangan turun. Walau menang atau kalah, jangan turun daripada bukit. Mereka lupa akan pesanan Rasulullah tersebut. Jadi mereka turun dari atas bukit tu dan terus mengambil harta rampasan perang. Kalau Kelantan kata, duk galik-galik, duk ngutik harta rampasan perang tu kan. Maksudnya fokus sangat pergi ambil harta rampasan perang sebab mereka ingatkan mereka dah menang kan. Orang Islam dah ingatkan mereka ni dah menang. Tetapi dalam tidak sedar, apabila tentera musyrikin iaitu tentera Quraisy melihat tentera Islam turun dari Bukit Uhud, Khalid bin Al-Walid iaitu ketua tentera berkuda Quraisy bertindak balas mengelilingi bukit dan melakukan serang hendap dari arah belakang. Dan dalam serangan tersebut tentera Islam pun terkepung. Kan kalau dah kena kepung tu dan terkepung tu, maka tentera Islam pun menjadi lemah. Kemudian tersebar kata angin mengatakan Nabi Muhammad masa itu telah terbunuh, dan keadaan ini menyebabkan tentera Islam menjadi lebih kucar-kacir. Walau bagaimanapun sebenarnya Nabi Muhammad SAW masih selamat dengan dilindungi dengan beberapa oleh orang sahabat. Seterusnya, bilangan tentera yang terbunuh. Tentera Islam seramai 70 orang tentera Islam telah terbunuh iaitu mati syahid. Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad SAW sendiri iaitu Saidina Hamzah. Saidina Hamzah telah mati terbunuh oleh seorang hamba yang bernama Wahsy. Wahsy ni telah membaling lembing lalu terkena tulang rusuk Saidina Hamzah, dan setelah itu Hindun pula datang kan, dia rentap hati Saidina Hamzah, lalu dia kunyah hati Saidina Hamzah, kemudian dia luwek balik, dia kehek balik hati Saidina Hamzah. Betapa jahatnya Hindun kan. Itulah kisah tentera Islam yang terbunuh. Kemudiannya tentera Quraisy yang terbunuh pula seramai 37 orang. Terdapat beberapa ibrah ataupun pengajaran daripada perang Uhud ini. Yang pertama, jauhi sifat tamak kan. Seperti mana dalam kisah perang Uhud ini, pemanah di atas bukit terlupa ataupun tak ingat dengan pesanan Rasulullah kerana sifat tamak dia. Tamak ingin merampas harta perang kaum ataupun tentera Quraisy pada ketika itu. Jadi kita kena beringat kan, kita sebagai umat Islam yang ada pada masa sekarang ni kena ingat supaya jauhi sifat tamak. Cuba ingat balik apa yang telah jadi pada perang Uhud. Kerana sifat tamak kita akan rugi. Sebab apa? Sebab setelah tentera Quraisy menyerang balik tentera Islam, sudah tentu tentera Islam kalah dalam perang Uhud. Yang pertamanya awal-awal tadi menang kan. Dan akhirnya bila terlupa akan pesanan Rasulullah, tentera pemanah di atas bukit Uhud tu pun turun mengambil harta perang sebab sifat tamak mereka tu, jadi kalah dalam perang Uhud. Yang keduanya, bijak mengatur strategi peperangan, asas kemenangan. Macam apa yang telah Rasulullah lakukan dengan mengatur strategi peperangan. Dalam perang Uhud ni, Rasulullah buat 3 strategi. Tetapi malangnya, tentera Islam, umat Islam yang lain terlupa akan pesanan Rasulullah. Yang ketiga ialah bersatu teguh bercerai roboh. Kalau buat apa-apa kita kena sepakat, jangan pentingkan diri, jangan tamak. Dan yang keempat, patuh kepada arahan pemimpin. Kalau pemimpin kata jangan gerak lagi walaupun menang atau kalah,
Kita kena dengar apa yang pemimpin kata, seperti dalam perang Uhud ni. Rasulullah dah pesan pada semua tentera supaya tidak berganjak walaupun menang dan kalah. Tetapi malangnya mereka terlupa dan akhirnya kalah. Alhamdulillah, selesai sudah video pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kisah Perang Uhud. Semoga anak-anak semua dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada kisah Perang Uhud ini. InsyaAllah kita akan belajar Perang Khandaq apabila sekolah dibuka nanti. Terima kasih semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.